Saya lebih suka ikan laut, macam ikan pari, ikan cencaru. Itu yang best. Ikan terubuk dengan ikan pari. Ikan pari ni sedap, dia punya lemak. Ikan kalau yang tulang yang banyak tu memang sedap. Kalau saya suka cencaru, kembung, pari sahaja. Suka cencaru dengan kembung dia kat sini ya. Ikan belana. Sebab susah nak dapat. Kat sini ada, tempat lain tak ada. Pilihan saya memang suka makan cencaru. Ikan cencaru dengan pari tu dia punya kena dengan citra saya. Ikan cencaru lah, ikan pari lah, macam-macam ikan yang sedap sebenarnya kalau kita buat ikan bakar ni. Dan pada hari ini selain daripada menu-menu dan resepi yang akan kami kongsikan kepada anda, hari ini kita juga bersama seorang pegawai pemakanan dari KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital, Puan Nur Hayati Azmi, yang akan juga berkongsikan antara nutrisi masakan ikan bakar ini. Baiklah Puan, kalau kita lihat ikan ni biasanya dimasak goreng, rebus ataupun bakar. Tapi kita nak tahu keistimewaan khasiat ikan bakar ni Puan. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari semua. Okey, untuk berkenaan dengan topik ikan bakar kita pada hari ini, seperti yang kita tahu, apabila ikan ni dimasak secara bakar, okey, bakar ni kita katakan salah satu cara memasak yang sihat lah. Okey, so kalau sesiapa yang nak diet ke nak apa selain daripada menggoreng, diorang boleh memilih untuk makan ikan bakar ataupun masak secara bakar lah. Dan ikan ni adalah sumber protein. Namun begitu pengambilan dia perlu dalam kuantiti ataupun amount yang sederhana. Tak boleh berlebihan jugalah. Tak boleh sekali makan tu sampai 2 ekor ikan bakar, tak boleh jugalah kan. Dia ada had-had dia jugalah. Ya, memang kalau ikan memang semua orang tahu sumber protein yang baik, tapi kadar pengambilannya juga perlu dijaga. Betul. Baik, saya rasa ada Fahrin nak kongsikan menu yang sedap-sedap dekat sana tu ya. Apa yang nak ingin dikongsikan tu Fahrin? Baik, okey. Terima kasih Hawa. Sampai-sampai kita tahu juga bahawa ikan bakar adalah antara menu sihat untuk kita semua. Baik, jadi hari ini kita cukup bertuah dan kita harapkan perkongsian kita pada hari ini mengenai ikan bakar ni akan memberi inspirasi kepada anda. Idea ataupun tips sekiranya anda duduk kat rumah nak buat ikan bakar yang sedap, paste ikan bakar yang sedap, teruskan bersama dengan saya dan tetamu-tetamu saya. Kita bersama dengan Nur Natasha Norizan bersama dengan saya hari ini, dan juga Cik Anwar. Okey, Cik Anwar akan bersama dengan kita juga, akan menunjukkan macam mana kita nak buat ikan bakar yang sedap. Okey, baik. Menu yang kita ada hari ini, Tasha. Okey, kita mulakan dengan ikan bakar Ya, ikan bakar. Okey, variasi ikan bakar ataupun mungkin dimulakan dengan ikan-ikan yang sesuai lah selalunya dibuat ikan bakar ni. Seperti ikan tilapia, cencaru, kembung, pari dan keli. Okey, baik. Semestinya untuk ikan bakar ni yang paling penting adalah dia punya paste tu kan? Paste, ya, dia punya betul. paste tu. Okey, jadi mungkin daripada sini pun kita dapat melihat bahan-bahan untuk membuat paste tersebut seperti apa. Mungkin kita boleh terangkan kepada para penonton, Tasha? Untuk ikan bakar, kita gunakan bawang merah, bawang putih, halia, serbuk kari ayam, serbuk kari ikan. Kita campurlah. Okey, Cik Anwar boleh tunjukkan kepada para penonton macam mana. Okey, sekarang ni mungkin Cik Anwar pilih ikan pari Cik Anwar Okey. Ya. Mungkin sambil-sambil Cik Anwar pun juga mungkin boleh berkongsi kepada kita kalau kita tengok. Okey, Cik Anwar, mungkin saya nak tanya sikitlah. Kalau katalah Tasha ataupun Cik Anwar boleh jelaskan pada saya. Kalau katalah tak ada daun pisang tu, apa akan jadi agaknya? Boleh je, cuma dia tak ada bau wangi. Okey. Kerana apa saya tanyakan ini, mungkinlah selepas ini saya percaya dalam tempoh PKP ni mungkin ramai nak mencuba-cuba di rumah. Kadang-kadang mungkin orang kata bahan-bahannya agak terhad, tapi tidak ada masalah. Okey, mungkin seperti mana kita saksikan kesemuanya. Yang paling penting saya rasa kalau kat rumah ni kena ada aluminium foil tu lah. Betul lah. Okey. Sebab nanti dia akan tutup kan. Okey, dari segi pemilihan ikan juga tadi cukup menarik tau. Pasal kadang-kadang kita tengok kegemaran orang berbeza-beza mengikut jenis-jenis ikan. Selalunya mungkin adakah jenis-jenis ikan yang berbeza ini cara masak ikan bakarnya ataupun paste-nya sama ataupun mungkin berbeza kan? Berbeza. Macam ikan bakar, rempah dia kita tak tumis. Kalau untuk ikan bakar Portugis, kita akan tumis naik aroma wangi dia tu lah. Dia macam rempah asam pedas.
ada rasa-rasa sikit lah. Okey, kalau macam ikan pari ni kan selalu kalau orang tengok memang dia ada bau yang lain sikit kan. Mungkin ada sebarang petua tak kita nak masak ikan pari ni? Selalunya kita akan basuh dengan cuka, dengan limau nipis ke atau asam keping. Okey. Okey, kalau kita tengok kan yang maknanya ini ikan bakar Portugis. Portugis. Okey. Selalunya lah tadi mungkin ada perkaitannya juga dengan apa yang dibincangkan oleh Hawa tentang makanan yang sihat dan sebagainya. Selalu orang-orang suka makan ikan bakar ni kenapa? Kenapa mereka tak pergi pada goreng, tak pergi pada sup? Selalunya yang mendapat daripada para pelanggan katanya. Okey, selalunya keistimewaan ikan bakar ni selalunya orang yang jaga kesihatan. Ikan bakar ni dia dikurang minyak. Betul. So salah satu makanan yang sihat lah. Okey, Cik Anwar, ringkas saja sebelum saya kembali kepada Hawa. Berapa lama agaknya selalu bila kita masak begini dan api berapa besar agaknya? Kita 20 minit api sederhana. 20 minit dan api sederhana. Ini ulam-ulam ni memang melambangkan kesihatan. Jadi apa lagi? Hawa, teruskan bercerita mengenai bagaimana diet sihat ini. Silakan. Okey, saya tengok dekat sana ada ulam-ulaman juga, memang cukup sedap kalau makan ikan bakar dengan nasi panas dengan ulam-ulaman. Tadi Puan Hayati ada kongsikan juga bahawa ikan ni memang sumber protein yang cukup baik, tetapi kena hati-hati dengan kadar pengambilannya. Boleh kongsikan tentang kadar pengambilan ikan ni? Okey, untuk kadar pengambilan ikan dalam satu hari, kalau ikutkan kita kata food pyramid Malaysia ataupun piramid makanan Malaysia, dalam satu hari saiz hidangan yang disarankan adalah 1.5 hingga 2 hidangan. Ini bukan setakat hanya ikan sahaja, dia maknanya kumpulan protein ikan, ayam, daging, telur semualah. Okey. So kalau misalnya kata untuk tengah hari kita dah makan ikan, so malam kita boleh makan ayam. So kalau saiz hidangan tu pula untuk ikan ni, kalau ikan yang jenis seekor, okey, kalau saya katakan lebih kurang kita kata panjang pen menulis kita dah macam panjang pen Hawa tu, itu okey, panjangnya lah. Okey, kalau jenis ikan yang jenis cutlet, ikan cutlet lebih kurang besar tapak tangan kita ni je, untuk sekali makan. Macam tu ya. Kalau terlebih tu kena half lah. Itu saiz yang kita sarankan untuk pemakanan yang seimbang. Okey, baik. Macam mana pula Puan Hayati dengan jenis-jenis ikan? Adakah semuanya sama khasiatnya, nutrisinya? Okey, kalau secara generalnya ikan ni dia mengandungi protein dan dia ada sedikit lemak. Tapi biasanya lemak ikan ni kita kata lemak yang bagus untuk kesihatan jantung kita lah. Okey. Dan protein yang ada dalam ikan ni juga kita kata protein dan lemak. Okey, dia tidak terlalu kita kata dia tidak seperti ayam ataupun daging, sebab ayam ataupun daging ni dia ada lemak yang boleh menyumbang kepada kolesterol dalam badan kita. Ikan ni dia tidak sangat. Macam tu. Okey, baik. Dan lagi satu, kalau ikan ni cara penyediaannya pelbagai. Betul. Ada yang dimarinate ataupun disalut dengan rempah-rempah. Adakah itu juga mengganggu nutrisinya? Setakat ini tidak mengganggu nutrisi lah, tetapi sekiranya di orang kata marinate, ataupun diperam, diperam dengan sos ataupun paste yang tinggi garam, itu akan menjadi isu. Sebab kepada sesiapa yang ada kita kata penyakit darah tinggi, perapan itu tidak sesuai untuk mereka. Dan tapi kalau untuk orang yang tiada penyakit apa-apa, perapan itu pun sebenarnya tidaklah boleh mengandungi garam yang tinggi, ataupun kita letakkan lemak yang tinggi dalam bahan perapan itu. Itu pun kena jaga-jaga juga. Sebab ikan memang dah berkhasiat, kita nak kekalkan khasiat tu dan pastikan rempah ratusnya tidak berlebihan. Betul. Dan bagaimana pula dengan ada juga yang mengatakan kalau artikel dibaca, tak elok kalau makan makanan yang dibakar kerana ada arang-arang. Betul. Boleh jelaskan? Okey, dia ada satu kajian berkenaan dengan cara memasak secara memanggang, kita kata kan. Daripada segi sudut cara masak tu, itu adalah salah satu cara memasak yang sihat. Namun begitu ada kajian yang dilakukan mengatakan cara memasak memanggang ini juga dia ada kontra, ada sedikit kontra lah, kita pro and cons. Kontra dia yang mana apabila kita memanggang ni, dia ada dua jenis bahan kimia yang akan dikeluarkan. Kita panggil dia polycyclic aromatic hydrocarbon dan juga heterocyclic aroma. Amino. So dua benda ni hasil daripada kajian telah dilakukan, dia kata
adalah memberi kesan dan memberi risiko kepada penyakit darah. Okey. So tapi jangan risau, kita ada beberapa tips macam mana nak memastikan proses memanggang ini sihat. Okey, kita nak tahu tips tu, tapi sebelum tu jom kita saksikan laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami, Syifa, ikan bakar mak teh. Jom kita tengok. Hidangan ikan bakar merupakan menu yang ringkas tetapi mampu untuk mengiurkan sesiapa sahaja. Menjadi kegemaran ramai, ikan bakar boleh dinikmati pada bila-bila kerana ia dipanggang dengan tidak menggunakan minyak yang banyak. Malahan nutrisi ikan yang dipanggang juga kekal di dalam makanan tersebut. Penyediaan air kunyitnya cuma biasa saja, kunyit, air garam dengan rempah-rempah saja. Lepas tu cara bakar ikan tu kita menggunakan ikan yang fresh, dan hidangan kita orang selalunya pada air asam, sup kaki ayam dan ulam-ulam macam tu. Kita orang ada menyediakan 8 jenis ikan seperti pari, kembung, caru, terubuk, siakap, talapia dan jenahak. Dalam satu jenis ikan tu anggaran dia 150 kilo satu hari. Menu ikan bakar ini dikatakan bagus untuk kesihatan kerana ia boleh mengurangkan risiko penyakit jantung dan bagus untuk mereka yang sedang mengawal berat badan. Mudah untuk dihasilkan, namun jenis ikan dan cara penyediaannya sangat penting dalam menentukan kesedapan ikan bakar. Apa yang menarik tentang ikan bakar kami ni, dia salah satu dia ialah ikan dia fresh dan air asam dia. Di Kuala Lumpur, antara pilihan gerai ikan bakar yang popular adalah Mak Teh Ikan Bakar yang terletak di Pasar Besar Keramat. Terkenal dengan menu ringkas dan harga yang berpatutan, resepi ikan bakar di sini berbeza dengan ikan bakar yang lain kerana gabungan hidangannya menjadi tarikan bagi penggemar ikan bakar di seluruh Malaysia. Pilihan customer sekarang ni 3 jenis ikan, terubuk, talapia dan pari. Pasal terubuk salah satunya mungkin pada dia punya lemak dia, dan pari mungkin senang makan. Sekarang pilihan orang ramai sekarang ikan talapia merah. Pasal talapia tu besar, mungkin orang boleh sharing makan 2-3 orang macam tu. Ikan bakar kat sini memang terbaik lah. Saya dah bertahun-tahun, saya ingat dah 8-10 tahun dah kot kat sini, memang terbaik. Kita orang ni pun daripada PD untuk makan ikan bakar ni. Memang saya pergi mana-mana pun memang kita orang memang kaki makan. Pergi mana-mana pun yang sini memang nombor 1 lah, memang paling terbaik lah. Sebab sini ikan bakar dia kalau kita dapat memang berai lagi, dia memang isi dia memang lembut lagi, dia punya air asam dia memang champion lah. Ikan dia fresh, memang segar. Lepas tu dia punya resepi dia memang sedap. Rasa dia memang sedap. Masuk sup dia dengan ulam-ulam tu. Saya old school punya, saya suka yang macam ni, garam dan kunyit saja. Yang tu lagi sedap kot rasa ikan bakar ni. Kalau macam yang ala-ala rempah tu dia sedap, tapi yang ni lagi original kot, lagi sedap. Keenakan hidangan ikan bakar di sini menjadikan ia popular dalam kalangan penggemar ikan bakar bukan sahaja dari sekitar Kuala Lumpur, malahan dari serata Malaysia. Menu ringkas, sihat dengan harga yang berpatutan menjadikan ia pembuka selera yang menjadi kegemaran ramai. Menu hari ni betul-betul buat saya tak sabar nak makan tengah hari lah, Tasha. Dan tak pelik juga sebenarnya menu sihat ini menjadi kegemaran penerbit kita hari ni, Fiza Sabjahan. Okey. Baik. Dan kalau kita tengok tadi, kita dah lihat bagaimana kita nak buat ikan bakar Portugis. Okey, kita salut dia dan sebagainya. Sekarang ni apa yang kita sedang saksikan adalah bagaimana untuk membuat ikan bakar berempah, betul eh? Ya, betul. Okey, mungkin sedikit perbezaan untuk ikan bakar berempah ni, bahannya dan cara untuk buat orang kata paste dia tu. Untuk ikan bakar berempah, paste dia kita just blend je.
Tak Okey. payah tumis. Untuk ikan Portugis kita kena tumis untuk naikkan aroma dia tu. Okey, bermakna itu antara perbezaan paling ketara sekali lah. Dan ikan yang sesuai juga sama kan? Sama. Sama seperti ikan bakar Portugis. Okey, mungkin kita nak tanya pada Cik Anwar ni lah. Cik Anwar, selalunya lah ini pasal tips-tips untuk orang yang mencuba kat rumah yang tak ada pengalaman macam saya lah. Kadang-kadang selalu bila saya buat ikan bakar macam ni lah katalah. Satu, dia melekat-lekat. Lepas tu kadang-kadang nak tengok dah masak belum? Macam mana kita nak bagi tips pada penonton untuk pastikan? Kalau kita tak nak bagi melekat, letak sedikit minyak. Okey, minyak. Tak jadi masalah. Dan sentiasa perhatikan balik-balikkan. Sentiasa balik-balikkan Okey. Nak tahu dia masak, kita tekan sikit lah isi dia ni. Kalau dah lembut tu, dah masak lah. Okey, dan dari segi api dia pula tu, api dia kalau boleh kecil je api dia. Perlahan je. Okey, dan nak pastikan orang kata rempah tu untuk lekat tu macam mana agaknya? Untuk dia salut kepada ikan. Maknanya kita sentiasa pastikan rempah-rempah tu melekat dan sebagainya. Balik-balikkan selalu. Baik, Tasha, ini perkara paling menarik yang saya nak kongsikan bersama dengan penonton. Baik, orang kata ikan bakar kita boleh buat kan? Tetapi sebenarnya yang membezakan sedap tak sedap tu padanan dia. Air asam dengan sambal kicap ni. Macam mana nak buat yang sedap? Okey, kita mulakan dengan apa dulu, Tasha? Sambal kicap. Okey, sambal kicap. Ini tips saya dengar nak buat kat rumah ni. Sambal kicap ni just potong bawang, cili potong dengan kicap, lepas tu perah limau nipis untuk bagi sedap. Macam biasa garam, gula tambah sikit lah. Sebab kicap tu dah ada rasa kan. Okey, air asam ni pula? Untuk air asam kita guna asam jawa, blend cili merah, cili api, bawang. Lepas tu yang untuk sedapnya tu apa? Belacan. Ada tu belacan sikit. Okey, dan apatah lagi tengok ulam-ulam dekat depan ni. Tapi saya dah perhati daripada tadi Hawa dia daripada jauh tu dia tengok, dia jeling je. Hawa ada apa-apa nak tanya ke Hawa? Boleh nampak saya jeling? Boleh. Tinggal nak minta nasi putih je, dah ada sambal belacan, dah ada ikan bakar tu kan. Baik Yati, kalau kita tengok ikan bakar ni memang makanan yang menyelerakan ya. Baik Tasha, nak juga tanya, adakah menu ni sesuai untuk kanak-kanak, untuk isi keluarga? Sesuai sangat. Cumanya kalau untuk dewasa bolehlah makan dengan air asam sebab dia tak sebab pedas kan. Untuk kanak-kanak sambal kicap boleh, tak pedas sangat. Okey. Baik, kepada Puan Nur Hayati lah sebagai seorang dietitian mungkin boleh berceritakan lebih lanjut mengenai diet sihat ataupun padanan yang kita ada pada hari ini untuk kesihatan kita. Silakan. Okey. Alright. Cara memasak dah sihat dah. Membangun tu dah sihat dah kan. Tapi ada beberapa tips lah untuk menjadikan dia lebih sihat. Yang pertama macam yang Chef tu kata, sentiasa bolak-balikkan makanan tu untuk elakkan makanan tu daripada hangus untuk satu tempat. Itu yang pertama lah. Yang kedua dia, kalau kita memanggang macam ayam ke daging, kalau boleh kita rebus dulu untuk kita kita kurangkan kandungan lemak dia. Sebab kalau ayam tu dipanggang secara mentah direct kepada kita punya pemanggang tu, yang akan menjadikan asap tu lebih lagi adalah lemak-lemak yang menitis tu. So kita rebus dulu, kita kurangkan lemak tu, so dia tak adalah asap tu banyak lagi. Sebab yang saya sebut tadi, yang bahan kimia tadi tu dia ada dalam asap tu. Okay. Dan yang seterusnya, selalu kalau kita perasan kita nak cepat, kita bila memanggang kita nak cepat masak, kan, kita suka tutup. Kalau jangan tutup. Kita tak nak tutup. Biar lambat, masaknya cukup. Yes, dan suhu api ataupun macam yang ni Chef guna ni kan, kita kena kontrol sikit lah. Kita masak biar dalam tempoh masa yang mungkin panjang sikit, tetapi suhu dia adalah sekata dan bukan jenis suhu yang terlalu drastik tinggi macam tu, tidak. Okay. Sebab tak nak dimasak dekat luar saja. Yes, betul. And then untuk yang cara makan yang sihat pula, macam saya kata, pinggan suku-suku separuh kita amalkan yang itu. Nasi suku, ikan yang kita masak tu pun dah boleh dikatakan suku pinggan. Yang ulam-ulam tu yang kita nak lebih, separuh pinggan tu. Dan macam saya kata tadi, bila kita makan, kita dah ada karbohidrat, kita dah ada protein, lemak pun dah ada dalam ikan tu juga. Now kita nak adakan dia punya fiber. Fiber tu datang daripada sayur-sayuran, fiber, vitamin. Kita boleh makan banyak, tak ada masalah. Barulah seimbang. Yes, baru seimbang. Cuma berhati-hati dengan
pencicah tu lah. Itu yang ekstra-ekstranya ni. Itulah kadang-kadang kalau makanan yang sihat ni, okey sihat tak apa, makan banyak, makan banyak. Tapi tadi kalau kita lihat Puan Hayati dekat laporan yang disediakan juga, ada dikatakan bila makan ikan ni dapat mengurangkan risiko penyakit jantung. Kenapa tu? Boleh Puan terangkan? Okey, macam saya sebutkan tadi, dalam ikan ni dia ada lemak yang kita panggil omega 3 ataupun omega 6, bergantung pada jenis ikan. Lemak-lemak ini sebenarnya dia membantu untuk menjaga jantung. So macam yang dilaporkan tadi, dia mengurangkan risiko penyakit jantung tu, itu betul lah, kecuali kalau bahan-bahan yang sebut tadi, bahan perapan tu tinggi dengan lemak, bahan perapan tu tinggi dengan garam, itu tidaklah sama sekali, itu kita dah kontradik dengan originality of ikan bakar itu, yang secara sihat lah. Dan juga pencicah-pencicah tu lah. Jenis-jenis ikan pula bagaimana kalau nak dipilih? Biasanya ikan ni ikan laut yang ramai katakan sihat, bagus. Bagaimana pula dengan ikan-ikan sungai? Jenis-jenis ikan ni is quite subjective. It's very subjective kepada pemilihan orang. Tetapi kalau bertanya dengan saya lebih sarankan ikan laut lah untuk proses pemanggangan ini. Sebab ikan laut ni kita kata kita memang tahu dia berasal daripada laut. Okey, ikan sungai pun sama, boleh, tak ada masalah kan. Tapi kalau tanya saya secara peribadi, saya lebih prefer memilih ikan laut sebenarnya. Dan golongan pula bagaimana? Ada tak golongan yang perlu kurangkan kadar pengambilan ikannya? Ibu-ibu mengandung ataupun mereka yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu? Okey. Kalau untuk pengambilan protein ni, pesakit yang ada masalah dengan buah pinggang, mereka kena berhati-hati dengan pengambilan pemakanan ini, terutamanya kalau ikan bakar ni. Sebab pesakit buah pinggang ni dia perlu jaga protein, dia perlu jaga kandungan potasium, dia perlu jaga kandungan fosfat dalam darah dia, dan juga air. Okey. Jadi macam bahan-bahan rempah yang digunakan tu, kebanyakan bahan-bahan rempah ni dia tinggi dengan fosfat, dengan macam sayur dia tinggi macam ulam-ulam ni mostly dia tinggi dengan potasium. So mereka kena jaga. Dan untuk pesakit buah pinggang ni juga dia ada perbezaan sedikit. Kalau pesakit buah pinggang yang tidak menjalankan dialisis, protein dia kena kita kata calculation tu kena rendah, kita panggil low protein diet. Kalau pesakit buah pinggang yang menjalani dialisis, maknanya diet dia kena high protein diet, dan ada beberapa lagi lah. Itu bergantung kepada keadaan dia. Kalau dia ada diabetik, sebenarnya panjang sikit lah diet tu. Diabetic diet, low high protein diet, low salt diet, pelbagai jenis diet. Sekali kita nak satukan dalam satu pinggan tu. Okey, baik Puan Hayati, mungkin boleh kongsikan sedikit lagi kepada penonton kami di Wanita hari ini tentang ikan ni. Memang dah bagus, cara panggang pun perlu, dan boleh kongsikan tentang nutrisinya. Okey. Nutrisi ikan ini secara mentah, ikan secara mentah dia hanya mengandungi lebih kurang 35 kilokalori saja. Itu ikan yang tak masak. Okey, yang ikan tak masak. Kalau ikan yang dah masak, kalau kita goreng ke ataupun kita panggang ke macam tu, dia dah ada peningkatan sedikit lah daripada segi kalori dia. Tambahan kalori. Yes, okey. So kemungkinan dia akan bertambah menjadi antara 50 kalori ke 70 kalori. Bergantung kepada cara memasak dan bergantung kepada bahan perapan yang kita gunakan. Kalau bahan perapan tu kita kata ada kalori, contoh kita salut ikan tu dengan tepung. Tepung itu karbohidrat. So dia dah ada tambahan di situ. Bergantung di situ. Yang penting cara penyediaan, berapa banyak dimakan, kadar pengambilannya. Dah sampai ke sini bau ikan panggang, ikan bakar tu. Baik Puan Hayati, terima kasih atas perkongsian. Nur Hayati Azmi, Pegawai Pemakanan KPJ Ampang Puteri. Okey, baik. Kita kembali ke menu ikan bakar kita ni. Baik, saya pasti ramai dah bertanya kat mana nak cari ikan bakar yang sedap ni? Boleh pergi ke kedai kami, Kampung Baru dan Bukit Beruntung Rawang. Okey, mungkin ada outlet yang akan dibuka dekat Subang Jaya. Okey, kalau sampai kat Kampung Baru tu macam mana nak cari tu? Dekat mana? Dekat berdepan dengan apa? Berdepan dengan pintu gerbang tu bersebelahan ya. Bandaraya. Okey, tak apa. Dan kalau kita lihat apa lagi menu-menu lain selain daripada ikan bakar yang ada di sana? Kita ada 80 jenis lauk dekat kedai. Wow. Yang antaranya yang kita bawa jering rendang, jering tua. Pisang muda masak lemak,
dan perut lembu yang dah diproses masak lemak. Sedapnya. Dan juga ulam-ulaman ni. Okey. Pasti ramai. Okey, hari ni alhamdulillah mungkin nampaknya buka lagi. Jangan panik, ikan bakar mencukupi. Bagaimana pula dengan tempoh PKP ni, Tasha? Okey, PKP ni kita akan buat delivery. So boleh tengok dekat IG kita lah. Okey, jadi jangan risau, mereka ada membuat pengantaran dan sebagainya. Okey, baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Anwar dan juga Nur Natasha Norizan kerana bersama kita berkongsi tips dan juga mengenai ikan bakar Portugis dan juga ikan bakar berempah. Terima kasih sekali lagi, dan kepada anda penonton-penonton wanita hari ini, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami.